صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka maqlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, ayahanda bonda adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita peluang. Allah Ta'ala masih berikan pinjaman kepada kita untuk kita terus hidup, untuk kita terus bernafas sehingga ke saat dan detik ini. Alhamdulillah, syukur juga kepada Allah kerana Allah Ta'ala masih lagi menggerakkan hati kita, masih mengizinkan untuk kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan pengajian kitab kita, Penawar bagi hati, Syifaul Qulub, Dawaul Qulub, yang telah dihimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Khaidim Talabatul Ilm Syarif fil Haramil Makki. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, maka jika engkau bertanya betapa aku himpun antara redha dengan qada Allah dan benci akan kufur dan maksiat, dan kedua kufur dan maksiat itu dengan qada Allah Ta'ala jua. Baik, jadi kita sambung perbahasan di dalam kitab kita ni, iaitulah bab yang ke-9 pada membicarakan redha dengan qada Allah. Nah, jadi qada ni maknanya ketetapan, manakala qadar itu adalah ketentuan. Jadi ketetapan ni kena kepada sifat qudrah Allah, manakala ketentuan itu kena kepada sifat iradah Allah. Kalau kita mengaji sifat 20 kan, qudrah ni makna Allah menjadikan sesuatu ataupun Allah tidak menjadikan sesuatu. Sama ada Allah mewujudkan, mengadakan ataupun mengadamkan, meniadakan. Itu makna qudrah. Allah berkuasa untuk mengadakan dan Allah berkuasa untuk meniadakan setiap sesuatu daripada mungkinat, daripada makhluk-makhluk dia, termasuklah kita, alam buana ini dan sebagainya. Manakala iradah itu adalah ketentuan Allah, takhsis Allah di dalam mengadakan sesuatu, mana Allah pilih apa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka Allah Ta'ala jadikan. Maka
Maka itulah makna di sebalik qada dan qadar. Nah, qada kena kepada sifat qudrah, iaitu ketetapan Allah, manakala iradah kena kepada ketentuan. Kedua-duanya itu berjalan seiring. Nah, muafakat dengan ilmu Allah. Tidak lagi lah muafakat sejak azali lagi. Tuhan tentu, Tuhan tahu, Tuhan maha mengetahui. Bukan buat dengan kejahilan, bukan buat dengan kelalaian, bukan buat sesuatu perkara tu dengan sebab nyanyuk dan sebagainya. Baik, jadi selesai kita membicarakan apa makna qada, bagaimana ciri-ciri orang yang redha, kemudian apakah kelebihan dan juga keistimewaan sifat redha dengan qada Allah ni. Bahkan redha dengan qada Allah inilah setinggi-tinggi cita-cita bagi segala penghuni syurga. Maza turidun fayaqulu ridwaka ya Allah. Bila ditanya oleh Allah kepada sekalian penghuni syurga, apakah yang kamu kehendaki, maka menjawab sekalian penghuni syurga itu, ridwaka, keridhaan engkau ya Allah, ridwaka, keridhaan engkau ya Allah. Kemudian kita sambung perbahasa kita. Maka jika engkau bertanya, yakni Al-Syekh Abdul Qadir Al-Mandili mendatangkan kepada kita suatu persoalan, soal jawab lah kita kata. Q&A, question and answer. Apakah persoalan dia? Betapa aku himpun, yakni bagaimana aku nak menghimpunkan. Lagu mana kita nak himpunkan antara redha dengan qada Allah. Jadi redha dengan qada ni apa makna dia? Hati kita tidak menyangkal setiap ketetapan, setiap keputusan, setiap apa yang Tuhan dah takdirkan, setiap yang apa Allah Ta'ala dah tetapkan ke atas diri kita. Tu makna redha dengan qada dan qadar. Hati tak ada bangkangan, hati tak ada i'tiraf, hati tak ada sangkalan. Jadi lagu mana kita nak himpun antara redha dengan qada Allah dan benci. Benci ni makna tak sukalah hati kita. Lawan bagi redha akan kufur dan maksiat, benci terhadap sesuatu kekufuran dan juga kemaksiatan. Dan keduanya, yakni sedangkan kedua mana kufur dan maksiat itu dengan qada Allah, yakni berlaku dengan ketentuan Allah, berlaku dengan ketetapan Allah Ta'ala dulu. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, kita beriktikad setiap sesuatu perkara, sama ada perkara itu baik ataupun perkara itu buruk, perkara itu memberi manfaat ataupun memberi mudarat, perkara itu yang kita sukai ataupun yang kita tidak sukai, yang kita benci, semuanya datang dari Allah. Kullum min indillah. Cuma adab, dia panggil adab kita bercakap dengan Allah. Kita tak pergi sandar ke kejahatan itu kepada Allah. Hakikatnya hak baik ke hak buruknya semuanya datang dari Allah. Jadi nak letak lagu mana? Lagu mana kita nak himpun? Kita redha dengan qada Allah. Pada masa yang sama kita kata kita benci dengan segala kekufuran, kita benci dengan segala kemaksiatan. Sedangkan kekufuran, keimanan, kemaksiatan, ketaatan, semuanya itu datang daripada Allah. Kenapa musannif datangkan persoalan ini kepada kita? Supaya kita tidak gismabu, gitukar dengan fahaman Jabariyah. Ini kita pernah sebut. Fahaman Jabariyah yang lahir pada
sekitar abad 2 Hijrah dan berkembang di sekitar Syam, daripada Parsi, daripada Khurasan, sehinggalah berkembang ke bilad, ke negara, ke wilayah Syam. Jadi diasaskan oleh siapa? Iaitulah Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ni pengasas ataupun muassis, kita kata, fahaman Jabariyah dalam ilmu tauhid, dalam pecahan ilmu akidah. Ada satu firqah yang dinisbahkan mereka itu dengan fahaman Jabariyah. Maka fahaman Jabariyah ini diasaskan oleh Jahm bin Safwan, dan penyokong terkenal aliran ini ialah Ju'di bin Sam'an, yang mana mempelajari dari seorang Yahudi bernama Talib bin Asam. Jahm bin Safwan walaupun berbangsa Parsi, tetapi seorang penganut agama Yahudi sebelum daripada memeluk Islam, dan dia memeluk Islam kerana tewas di dalam satu peperangan, lalu ditawan oleh tentera Islam. Pada masa dia pernah menjawab sebagai setiausaha kepada Hakim Shuraih bin Haris di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini sejarah dia lah. Kita baca sedikit sebanyak berkenaan dengan bagaimana munculnya fahaman Jabariyah ini. Jadi apa yang mereka bawa? Jahm bin Safwan ini menyandarkan setiap sesuatu kejahatan itu kepada Allah. Maksiat dia disandar kepada Allah. Kejahatan yang dia buat dia disandar kepada Allah. Kekufuran dia disandar kepada Allah. Bahkan kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau pernah berada di Syam dan berhadapan dengan kelompok Jabariyah ini, beliau sempat menyeru, Abdullah ibnu Abbas pernah menyeru kepada puak-puak Jabariyah ini, wahai orang-orang munafik lagi fasik, kenapa kamu suka menyandarkan keburukan itu kepada Allah, padahal ternyata kamu sendirilah yang berbuat perkara-perkara kejahatan tersebut, perkara-perkara yang buruk itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sabdaan dia, apa kata Nabi? Akan datang suatu masa di mana munculnya satu kaum yang melakukan maksiat, tetapi mereka mengatakan Allah lah yang menjadikan maksiat di atas diri mereka. Maka apa Rasulullah sebut? Barang siapa yang menentang kaum ini, seperti mereka mencabut satu pedang ketika peperangan fi sabilillah. Mana Rasulullah suruh berita kepada kita menolak, melawan fahaman ini. Jadi Jabariyah ini maksudnya majbur, dipaksa. Kita ni digagahkan. Segala perbuatan manusia ini telah ditentukan dan dipaksa oleh Allah. Bahkan manusia itu tidak mempunyai sebarang ikhtiar dan juga pilihan. Maka semua perkara yang baik, semua perkara yang buruk itu datangnya dari Allah. Betul lah, kita pun beriktikad dengan akidah demikian. Tetapi bezanya kita dengan mereka, Allah Ta'ala memberi kepada kita pilihan di dalam soal melakukan ketaatan dan juga kemaksiatan. Allah Ta'ala beri kepada kita pilihan, sama ada kita nak kufur kepada dia ataupun nak beriman kepada dia. Misalnya kita kata kita mari ke masjid, sebelum daripada kita mari ke masjid, pilihan atas kita nak duduk rumah apa, tengok TV, ataupun nak start mutu mari ke masjid. Itu Tuhan beri kepada kita pilihan. Adanya usaha dan ikhtiar di sisi makhluk. Hakikatnya bila dah berlaku perkara tu, ya, hati kita pergi pasak, semuanya gerak-geri. Yang mendatangkan kita, yang memperjalankan kita adalah Allah Ta'ala. Bahkan
Macam kita sebut tadi, adab kita bercakap, adab kita dengan Allah, kita tidak sandarkan sesuatu kejahatan itu kepada Allah, kita sandarkan kepada diri kita. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang sesuatu yang baik itu yang menimpa kamu adalah dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan sesuatu yang menimpa kamu, asabaka min sayyi'atin, daripada segala kejahatan, itulah daripada kejahatan diri kamu, kelemahan diri kamu, kekurangan diri kamu, kehinaan diri kamu, dan sebagainya. Nah, tapi ingat, itu hanya pada bab beradab, bercakap kita. Nah, hakikat hak pasal di hati kita, kullum min indillah. Setiap sesuatu itu hakikatnya datang dari Allah Ta'ala juga. Ini juga dijelaskan dalam ayat yang lain, seperti mana Allah kata, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Sesungguhnya apa yang kamu kehendaki, maka demikian itu jugalah Allah Ta'ala mengkehendaki. Apa yang kita nak, apa yang berlaku sebenarnya, itulah yang Allah Ta'ala tentukan, yang Allah Ta'ala perjalakan, yang Allah Ta'ala berlakukan. Cuma kita tidak menolak usaha dan ikhtiar, seperti mana puak-puak Jabariyah ini, sehingga mereka bermudah-mudah bila jatuh ke dalam maksiat, bila jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam zina, jatuh dalam mencuri, maka dia akan sandarkan, oh, ini semua Allah Ta'ala yang buat, ini Allah Ta'ala yang memperjalankan aku untuk buat maksiat, Allah Ta'ala yang memperjalankan hati aku untuk tengok sesuatu perkara yang dilarang, Allah Ta'ala yang memperjalankan nafsu aku untuk pergi ke tempat-tempat haram. Jadi dia pergi sandar segala kejahatan, dia pergi sandar segala dosa, maksiat yang dia buat kepada Allah Ta'ala. Maka hak tu hukum dia adalah haram. Haram kita cakap gitu. Sebab apa? Sebab hello dia nak lepaskan diri dia daripada dikenakan hukuman, daripada dipersalahkan, daripada dipertanggungjawabkan. Maka fikrah ataupun fahaman ini terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan fahaman Jabariyah yang menyandarkan setiap kejahatan dan juga kemaksiatan kepada Allah Ta'ala semata-mata, bukan dari pilihan dan ikhtiar hamba makhluk. Baik. Kemudian perkara kita nak bagi tahu kepada kita, maka jika engkau bertanya betapa aku nak himpunkan, lagu mana kita nak letak mauqif kita nak himpunkan, di antara redha dengan qada Allah. Dan kita tahu dah, setiap kekufuran, setiap kemaksiatan, setiap keimanan, setiap ketaatan itu datang daripada Allah, hakikat dari Allah. Patut lagu mana kita nak letak kita ni benci pada maksiat, dalam masa yang sama kita ni nak redha dengan qada Allah. Baik. Nescaya aku jawab, yakni aku di sini pengarang kita lah, nescaya aku jawab bahawa kufur dan maksiat, yakni suatu kekufuran dan kemaksiatan itu ada baginya dua pihak. Dua pihak ni makna dua sudut pandang, dua neraca, dua kefahaman, dua pandangan, dua sudut pandang lah kita kata, dua pihak. Pihak yang pertama, sudut pandang yang pertama, bahawasanya sesungguhnya keduanya, yakni kufur dan maksiat itu dengan qada dan kehendak Allah, dengan ketetapan dan juga kehendak Allah. Maka daripada ini pihak wajib kita redha dengan keduanya.
Jadi dari sudut kita pandang kepada qada dan qadar Allah. Nah, kita panggil apa ni? Syuhud pada af'al Allah. Setiap sesuatu ni, macam kita kata, setiap sesuatu perkara ni semua telah tertulis. Nak mudah faham lagi, kita bagi contoh suatu filem lah, filem jalan cerita, movie, apa kita tengok, cerita yang kita tengok dalam TV. Cerita ni macam-macam lah, nak cerita apa lagi, Mak Kilau misalnya. Jadi skrip cerita ni dah siap-siap, dah komplit kita kata, sebelum daripada filem itu ditayangkan, filem itu diceritakan. Nah, jadi kisah kita ni, kisah kehidupan kita ni pun diumpamakan seperti sebuah filem juga. Tapi filem ni bukan hanya dongengan, bukan hanya sukaan dah, tapi reality. Filem yang sebenar adalah diri kita tu sendiri. Maka sebuah filem itu dia ada skrip dia, dia ada watak dia, dia ada pelakon-pelakon dia. Siapa yang jadi orang jahat, siapa yang jadi orang baik, siapa yang akan jadi orang munafik. Maknanya ada siap komplit lah kita kata. Nah, maka cerita filem itu tidak akan berjalan melainkan mengikut skrip yang telah siap, yang telah sempurna ditulis. Maka adakah kita kata sekiranya dalam watak filem itu adanya watak-watak orang yang jahat, orang yang khianat, penjenayah, pembunuh dan sebagainya, menunjukkan pengarah filem itu, director filem itu seorang yang jahat, seorang yang bunuh, seorang pembunuh, seorang yang buat khianat ke orang. Ada. Nah, tak semestinya sebab dia pengarah filem, dia boleh mengarahkan apa sahaja, apa bentuk filem yang dia nak terbitkan, filem yang nak dia jadikan. Nah, jadi begitu juga kalau seseorang itu macam puak-puak Jabariyah, dia pergi sandarkan kejahatan itu kepada Allah, lalu dia pergi sifatkan Allah tu dengan sifat kejahatan. Nah, maka tak betul. Jadi sebab tu bila kita tengok tadi, ada watak ni, ada watak ni, maka kehidupan kita ni pun tidak lari daripada sebuah filem juga, dan kita ini berjalan mengikut apa yang telah disuratkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Berlaku sekian daripada permulaan hidup kita sehinggalah pengakhiran hidup kita, sehinggalah hari kiamat. Maka itulah watak kita, itulah yang tercatat di Lauh Mahfuz. Kita akan ikut, kita akan bergerak. Baik. Jadi dari sudut kita kata kita nak pandai dengan qada Allah, ketetapan Allah. Hak ni akan berlaku maksiat, hak ni akan berlaku kufur. Ya, kita redha sebab dari segi qada dan qadar Allah, itulah yang ditetapkan, itulah yang tersurat di sebalik yang tersirat, itulah yang ditulis oleh Allah. Kita redha. Bukan redha dengan maksiat tersebut, tapi redha dengan qada dan qadar Allah, redha dengan ketetapan yang Allah Ta'ala buat. Sebab itu di antara Allah Ta'ala mengkehendaki dan Allah Ta'ala meredai dua perkara yang berbeza. Nah, contoh kita kata Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, sekalian orang-orang yang kufur, yang deraka kepada Allah. Adakah Allah Ta'ala mengkehendaki mereka itu kufur kepada Allah? Adakah Allah Ta'ala mengkehendaki kufurnya pada diri Fir'aun, kufurnya pada diri Abu Lahab, kufurnya pada diri Abu Jahal? Ya, Allah Ta'ala mengkehendaki kekufuran pada Fir'aun. Sama macam kita kata, adakah Allah Ta'ala mengkehendaki imannya pada Nabi Musa AS, imannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
imannya pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Allah Ta'ala kehendaki imannya pada para sahabat, imannya pada para anbiya, imannya pada sekalian orang-orang yang beriman. Kemudian iman pada seseorang Allah Ta'ala kehendaki, kufurnya pada seseorang pun Allah Ta'ala kehendaki. Adakah kesemuanya diredai oleh Allah? Ada, belum lagi. Nah, imannya pada Abu Bakar Allah Ta'ala kehendaki? Ya, Allah Ta'ala kehendaki. Adakah Allah Ta'ala redha? Ya, Allah Ta'ala redha. Nah, jadi imannya pada para sahabat, imannya pada para nabi alaihi wassalatu wassalam, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, itulah yang Allah Ta'ala kehendaki. Lagi pula Allah Ta'ala redai, Allah Ta'ala redha. Manakala kufurnya pada Fir'aun, kufurnya pada Abu Lahab, kufurnya pada Abu Jahal, adakah itu Allah Ta'ala kehendaki? Ya, Allah Ta'ala kehendaki. Tetapi Allah Ta'ala tidak meredai akan kekufuran yang ada pada diri mereka, kekufuran yang ada pada iblis, kekufuran yang ada pada Fir'aun, kekufuran yang ada pada sekalian musyrikin Mekah dan sekalian orang-orang yang orang yang kufur kepada Allah di dunia ini, sehinggalah pada hari kiamat Allah Ta'ala kehendaki, tetapi Allah Ta'ala tidak meredai sekali-kali kekufuran, kemaksiatan yang berlaku kepada mereka. Nah, macam kita kata sesuatu maksiat boleh berlaku. Adakah dengan izin Allah sesuatu maksiat itu boleh berlaku? Ya, dengan izin Allah. Adakah Allah Ta'ala mengkehendaki sesuatu perkara maksiat itu berlaku? Ya, Allah Ta'ala mengkehendaki suatu maksiat itu berlaku. Tetapi adakah Allah redha dengan sesuatu maksiat yang berlaku? Tak. Nah, Allah izinkan, Allah Ta'ala kehendaki, tetapi Allah tidak redha akan satu kekufuran, suatu kemaksiatan yang berlaku. Baik. Jadi bahawasanya, maka daripada pihak ini wajib kita redha dengan keduanya. Redha dengan maksiat, redha dengan kufur tu pada sudut pandang redha dengan qada dan qadar Allah. Tu. Apa situ? Sebab tu kadang-kadang kita nak marah satu benda kan. Kita nak marah satu benda ni, dia ada batas dia. Dia ada hak dia. Kan? Kita nak benci satu perkara. Misalnya kita kata benda hak dah berlaku pada anak kita. Kan? Benda hak dah berlaku dah. Contohnya telanjur ke misalnya. Ya, kita marah, kita berasa kecewa, kita berasa sakit hati. Contoh kalau ada, na'udzubillah min zalik lah kita kata. Kan? Tapi bila dah berlaku, pertama hak kita marah tu, kita marah pada kejahilan, pada perbuatan hak anak kita buat, hak keluarga kita buat. Tapi selepas daripada tu, kita datangkan pula di hati kita, benda ni tak akan berlaku kalau bukan dengan sebab izin Allah. Jadi di situ datangnya redha. Maka ketika redha itu datang, bukan kita redha dengan perbuatan maksiat hak berlaku tu, tetapi kita redha dengan sebab redha dengan qada dan qadar Allah. Baik. Jadi kena fahami moleklah supaya kita tidak tersalah faham, tersilap memahami. Baik. Kerana hakikatnya kita redha dengan qada Allah, bukan redha dengan kufur dan maksiat itu. Jadi kita redha ketika itu redha dengan sebab qada dan qadar Allah, ketetapan takdir yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Dan pihak yang kedua, manakala sudut pandai yang kedua pula, sudut pandai yang kedua pula, bahawa kedua kufur dan maksiat itu dengan usaha dan ikhtiar. Jadi kita berusaha, kita yang memilih, kita yang
yang nak buat perkara tersebut. Dengan sebab usaha dan ikhtiar orang yang berbuat maksiat dan juga orang yang kufur kepada Allah, maka daripada ini pihak wajib kita benci daripada keduanya. Mana kalau dari segi perbuatan hamba, hak ni kita benci. Hak ni kita tidak redha di hati. Sebab apa? Sebab syariat ajar kepada kita, Nabi kata redha bil maksiyati maksiyatun, redha bil kufri kufrun. Redha hati tu makna la tengok maksiat hak berlaku depan mata, tak ada gapo-gapo kan. Allah Taala berlaku, hak tu jabariyah dia panggil kan. Hak tu jabariyah. Puak-puak pergi sandar kepada Tuhan, tak kena pada orang panggil pada keadaan, pada wakil. Meletakkan hukum tu salah. Dia duduk gaul dengan apa kita kata, kaki dorong-arok, kaki puas, duduk semua. Dah mana tengok saja ke Allah berlaku. Ni penat dan tenak ni lagu ni. Sebab apa? Sebab at-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu adalah hahuna, di sini. Lagu mana? Di sini, di hati ni. Jadi manusia ni secara fitrahnya bila ada iman, ataupun kalau kita sebut dalam istilah pengajian kita ni, ada qalbun yang menyinar, qalbun yang bersinar, qalbun yang terang, ada pelita dalam hati dia, dia tak akan buat sesuatu kemaksiatan, dia tak akan buat sesuatu kemungkaran, dan fitrah dia tidak akan rasa tenang bila dia lihat sesuatu kemungkaran itu berlaku di depan dia. Misalnya ni kalau kita kata kita duduk sama-sama kita, kita duduk cakap, tiba-tiba tengah-tengah duduk cakap tu ada bunyi duduk mengata orang nak masuk mengupak, kita kata. Terus tanya hati kita, hati ni membenarkan perkara tersebut ataupun hati tu mari kata berhenti dulu, mudah mengupak orang, dah masuk hak, dah langgar sepadan. Jadi kalau orang yang ada takwa, pasti dia tidak akan meneruskan perbuatan dia, percakapan dia. Ataupun kita kata kita nak pecah amanah, kita diamanahkan waktu hijau, masuk sekian, balik sekian. Contoh, pukul 10 pagi, bahasa ngatuk penat, bahasa nak tembok, nak keliling rumah. Terus tanya dalam hati, perbuatanmu ni betul ke tak? Sebab itu dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan, mintalah fatwa daripada dirimu. Apa makna mintalah fatwa daripada dirimu tu? Kalau orang yang ada iman di dalam hati dia, bila ditanya, nescaya iman itu tidak akan membawa diri dia ke lorong kejahatan, ke lorong kemaksiatan, ke lorong kehinaan. Itu pentingnya iman ini, takwa ini, supaya dipelihara, dijaga dan dikuatkan. Baik. Jadi kembali kepada kita tadi. Bila tengok kepada satu maksiat, jangan redha. Sebab Nabi kata siapa yang redha dengan maksiat, dia sebenarnya bersekongkol, dia dah sekali bersubahat mendapat bahagia yang sama daripada kemaksiatan. Bahkan Rasulullah kata apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Para siapa yang melihat akan kemungkaran. Lihat ni makna apa? Tengok di depan mata kita, tengok dengan mata kepala kita, jelas-jelas benda tu. Orang duk tokok arok, orang duk zina, orang duk tengok benda tak molek, orang mencuri, apa sahaja kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran hak jelas di depan kita, wajib kita kena cegah. Wajib kita kena halal. Tak mampu dengan tangan, kena nasihat. Tak mampu dengan nasihat, kena benci di hati. Wa zalika adhaful iman. Demikian itulah sempurna iman.
Martabat paling rendah sekali ya makna hati kita tak setuju, hati kita tak suka dengan benda lihat di depan mata. Nah, jangan pula tiba-tiba hati kita pula, hai Allah, Allah, Allah. Tu tak kena. Nah, tak kena pada tempat dia. Sepatutnya orang syariat ajarnya ke apa? Kena benci, kena marah, kena berpaling, kena lari, kena cegah, kena tegak. Nah, baik. Baik, bila kita bahas situ, maka wajib kita benci daripada keduanya, kedua kufur dan maksiat. Dan wajib kita larang. Jadi wajib di sini wajib syarat. Daripada keduanya, daripada kekufuran dan kemaksiatan. Seperti wajib kita menyuruh dengan kebajikan. Benci kepada maksiat, benci kepada kemungkaran, dia kena seiring dengan kita menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf. Dia tak boleh ajak kebaikan saja tapi nak teguh kemungkaran, hangpa tak boleh masuk dapur. Tu dia panggil orang berjalan kaki kacau, orang berjalan kaki kewek, tak kena. Berjalan tak kena. Sebab al-amru bil ma'ruf, ajak kepada kebaikan, dia mesti seiring dengan mencegah sesuatu kemungkaran. Dia tak boleh. Konsep kita agama kita ni ajak saja buat baik. Lepas tu kalau mau nak tongkol Arab, ikutlah. Kau penting kita mari zikir dulu. Kita mari maulid dulu misalnya. Lepas tu sudah majlis, ikutlah. Ikut pandailah nak pergi mana-mana. Nak pergi disekukan ke apa, apa penting kita dah buat kebaikan. Itu tak kena. Bukan itu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan meneguh daripada kejahatan. Masuk keduanya, meneguh kejahatan dan menyuruh kebajikan itu di dalam redha dengan qada Allah. Baik. Dan kerana bahawasanya barang siapa menyangka akan bahawasanya meninggalkan menyuruh dengan kebajikan dan meneguh daripada kejahatan, masuk keduanya melari dan menyuruh di dalam redha dengan qada Allah, maka adalah ia orang yang menyangka tadi orang yang jahil. Kerana setengah daripada qada Allah Ta'ala itu wajib menyuruh dengan kebajikan dan wajib melarang daripada kemungkaran. Baik. Jadi maksudnya apa? Kalau setengah orang dia kata kita ni disuruh ajak kebajikan dah. Adapun hak berlaku kemungkaran dan sebagainya, itu sebahagian daripada qada Allah, ketetapan yang Allah Taala telah tentukan. Maka sesungguhnya orang ni adalah orang yang jahil, orang yang tidak mengerti daripada perkara yang sebenar. Kerana apa? Kerana setengah daripada maksud qada dan qadar Allah itu, iaitulah wajib kita ni menyuruh kepada kebajikan dan wajib juga kita melarang daripada kemungkaran. Kemudian kata pengarang kita, dan jika engkau bertanya, aku redha dengan balak dan adalah balak itu pekerjaan yang dibenci, nescaya aku jawab dengan bahawasanya benci akan balak. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Jadi setakat ini adalah untuk malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah Ta'ala daripada apa yang kita pelajari. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab.